Assalamualaikum. Hari ini kita nak menerangkan berkaitan dengan tanggungjawab seorang suami lah. Okey, tanggungjawab seorang suami tu, suami wajib bagi 3 perkara paling basic ni sebagaimana Imam Syafi'i cakap. Okey, makan minum, pakai tempat tinggal lah. Okey, kita mula dengan makan minum. Makan minum boleh tengok kita punya video ni. Kewajipan menafkahi isteri. Menafkahi seorang isteri yang taat kepada suaminya adalah wajib. Menafkahi seorang isteri yang taat, syarat dia taat, ya, kepada suaminya adalah wajib. Tetapi kalau isteri dia nusyus kepada suami dia, maka suaminya telah kehilangan hak dia lah. Maka suami tak lagi bagi pun tak salah, tak bagi nafkah pun tak salah. Dan kalau suami bagi nafkah pun atas dasar ihsan sahaja, belah ihsan, bukan wajib lagi. Artinya kaum, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah An-Nisa ayat 34, artinya kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh kerana itu Allah Ta'ala telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki, atas sebahagian yang lain, yakni perempuan. Dan kerana mereka, yakni lelaki, telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Okey, dalam sini tunjuk nafkah seorang isteri. Jika seorang suami berkemampuan, maka dia boleh memberi nafkah kepada isterinya sebanyak 2 mud makanan pokok, makanan asas daerahnya, lauk pauk dan pakaian sesuai dengan kedudukan isterinya di kalangan masyarakat. Jika seorang suami mencukupi, maka dia hendaklah memberi nafkah kepada isterinya sebanyak 1 mud makanan pokok, yakni makanan asas daerahnya setiap hari, beserta lauk pauk dan pakaian yang layak dan yang sesuai dengan keadaannya. Jika seorang suami dalam keadaan yang pertengahan, maka dia memberi nafkah sebanyak 1 mud setengah makanan pokok asas daerahnya, beserta lauk pauk dan pakaian yang sesuai keadaannya. Jadi 1 mud paling minimum adalah memberi makan minum kepada isteri paling minimum adalah 2 kali sehari, yakni bersamaan dengan 1 mud. Nanti kita bacalah 1 mud. Okey, 1 mud ni bersamaan dengan 0.6875 liter. Okey, atau apa yang dimakan oleh suami. Kan? Apa yang dimakan oleh suami. 1 mud ni saya baca, makna kata dia besar ni lah. 1 mud. Besar genggam menumpuk macam ni. Okey, ataupun 0.685 liter, ataupun minimum adalah apa yang suami makan, kan? Apa yang suami makan. So yang ni paling minimum lah, dan minimumnya adalah 2 kali sehari. Itu paling minimum. Abu Daud meriwayatkan dari Muawiyah, dia berkata, aku datang menemui Rasulullah SAW. Saya bertanya, apakah yang engkau sarankan untuk isteri-isteri kami? Baginda menjawab, berilah mereka makanan seperti yang kamu makan, berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai, dan janganlah memukul dan menghina mereka. Okey, makan minum tadi jelas. Saya nak cakap sini, saya bahagikan kepada 3 kolom ni. Okey, saya bahagikan 3 kolom ni sebab kita nak menunjukkan apa yang paling minimum yang seorang suami kena bagi. Sebab dia ada yang keliru, ada yang tak tahu, kan. So kita buat macam ni senang. Kan, jelas. So ini adalah hukum paling basic sekali, paling minimum sekali, yang mana seorang suami dia kena bagi lah. Kalau dia tak buat benda ni, makna kata dia tak laksanakan tanggungjawab dia. Senang, jelas. Dia tak buat benda ni, dia tak laksanakan tanggungjawab dia. Tapi kita kena pahalusi lah perkara tersebut. Adakah dia tak mau terus laksana, ataupun dia dalam perancangan nak melaksanakan, ada masalah apa-apa ke, tengok scope by scope. Okay? Kita tak boleh orang kata apa, secara basic dia macam ni. Tetapi untuk kita menghakimi, menghukum seseorang tu, kita tak boleh hukum pukul rata. Kita kena tengok scope by scope. Okay. So apabila perkara paling minimum ni orang kata apa, telah dilaksanakan, Islam mengiktiraf, makna kata suami adalah suami yang soleh. Okey, dah jelas tu. Suami ni suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab. Mana suami yang mukmin lah, suami yang beriman, yang mukmin lah, bukan muslim, mukmin lah. Okey, yang ni paling minimum. Bila dia buat perkara yang lebih daripada minimum ni, dia akan masuk dalam satu kategori. Kategori ni adalah
kategori ihsan, maknanya dia berbuat tu atas sifat ihsan. Satu lagi dari segi hukum adalah sunat saja, bukannya wajib dia buat, sunat saja. Kemudian untuk dia meningkatkan ketakwaan diri dia. Dia nak tingkatkan takwa dia lagi tinggi lagi. Dia nak dapat ganjaran yang Allah Taala janjikan macam-macam tu. Jadi dia nak dapatkan lebih lagi. Okey. So sebab tu satu di sini takwa, dan yang terakhir adalah demi keharmonian rumah tangga dia, kan. Mungkin kadang-kadang benda ni orang kata apa, minimum, paling minimum. Tapi mungkin kalau suami tu dia nak mengembirakan hati dia, hati pasangan dia lagi ke hati anak-anak lagi, dia boleh bagi lebih daripada yang paling minimum ni, kan. Sebab tu saya tulis di sini keharmonian rumah tangga, demi keharmonian rumah tangga. Okey. So tadi saya terang apa yang paling minimum. Sekarang ni kalau seorang suami tu dia bagi anak dan isteri dia makan lebih baik lagi makanan tu daripada diri dia, kan. Contohnya suami tu hanya makan biskut lah, kita katakan suami makan biskut, dan anak bini dia bagi makan nasi goreng ke, dan sesuatu yang lebih baik daripada dia, kan. Maka saya cakap isteri anak makan lebih baik kualiti dia, nilai dia daripada suami, maka suami tu dah termasuk dalam ciri lelaki yang suami yang bertakwa, suami yang ada sifat ihsan ni lah, kan. Tetapi kalau sebaliknya, suami tu yang makan sedap, suami makan enak-enak, isteri makan ala kadar saja. Isteri makan ala kadar ni bukan kata isteri tu dia minta, dia redha, tak. Tapi dia dipaksa makan ala kadar tu. Dia dipaksa makan yang kurang daripada suami dia. Suami dia paksa, suami dia beli, nah yang ni saja. Sedangkan suami dia mungkin dah makan di luar enak-enak. Kan, makannya adalah, hukumnya adalah haram. Berdosa lah bagi suami sebab dia tak mencapai tahap minimum pun. Minimum adalah apa yang suami makan, isteri dengan anak makan. Kecuali kalau mereka memilih untuk tak makan, mereka nak berdiet ke, tu cerita lain lah. Tu tak masuk dalam kategori ni lah. Sebab dia yang memilih untuk berdiet, dia ada sebab dia. Okey, kalau suami tak belikan makanan di luar, kan, makan minum semua ni di bawah tanggungan suami lah, kan. So suami kena beli makanan lah di luar, kan. So macam saya cakap tadi, 2 kali sehari lah, pagi dengan malam, dan tengah hari tu adalah sunat lah untuk suami buat berikan. Dia masuk dalam kategori ni lah. Okey, ihsan, sunat, terasa takwa, dan untuk keharmonian rumah tangga lah. Tapi kalau betul-betul bukan di bawah tanggungjawab suami lah, ni hukum fiqh lah, paling minimum. Okey, katakanlah suami dia tak beli makan di luar, maka dia beli bahan mentah. Okey, bahan mentah tu semuanya duit suami, dan isteri kena masak lah. Dia jadi tanggungjawab isteri pula lah, untuk isteri memasak. Tetapi bahan mentah untuk isteri masak di bawah tanggungjawab suami. Kemudian macam bahan mentah tu jenis minyak, beras, kopi ke, benda yang menjadi satu adat kepada di satu tempat tersebut, yang mana benda-benda ni adalah makanan dan minuman asas. Okey, tapi kalau selain daripada tersebut, yang asas, bukan yang asas lah orang katakan, dia jadi bukan satu kemestian lah, jadi dikehendak sahaja. Dan contohnya macam susu kotak. Susu kotak ni dia bukan orang kata apa, satu keperluan asas. Dia adalah satu keinginan. Maka dia dalam kategori ni. Okey. Dan begitulah juga keropok aiskrim. Keropok aiskrim ni, benda-benda yang ni dia bukan masuk dalam benda ni, tapi dia masuk dalam sini, kategori sini. Okey, tetapi kalau seorang isteri tu dia nak, dia boleh minta, macam anak-anak pun dia boleh minta. Sebab dia tak boleh dah sampai tahap kategori, walaupun masuk sini bukanlah kewajipan, wajib bagi seorang suami tu untuk beli, tapi dia termasuk dalam perbuatan melakukan kebaikan kepada isteri. Jadi bawah tanggungjawab juga, yakni dia berbuat baik kepada isteri dengan syarat bukan jadi satu dalam kategori tekanan lah. Mana kata kalau nak aiskrim, okey, aiskrim yang ala kadar lah, yang dalam kemampuan dia. Bukanlah aiskrim tu aiskrim yang mahal, yang tak logik lah. Begitu juga dengan susu kotak, okey. Susu kotak, katakanlah dia beli 1 atau 2, ikut kemampuan dia lah. Bukannya sampai 3 atau 4 macam tu lah. So dia tidak boleh sampai dalam kategori, tidak sampai dalam kategori kedekut. Dia tak boleh sampai dalam kategori kedekut. Kedekut teruk sangat lah. Sebab tu dia boleh beli,
Okey, boleh beli atas kata apa? Atas di bawah kategori berbuat baik kepada isteri. Tetapi tidaklah sampai ke tahap menekan suami sampai suami rasa tertekan. Macam tu. Okey, yang ni dia kalau katakan suami dia dah tunaikan 3 benda yang paling basic tadi, kemudian ada lagi benda-benda ni, maka suami tak perlu lagi bagi duit nafkah kepada isteri. Dia tak ada lagi lah duit poket. Tak payah bagi duit poket. Okey, tak payah bagi duit poket. Tetapi kalau suami nak berbuat baik kepada isteri dia, sunat untuk suami bagi duit poket tersebut. Sekadar RM50 ke RM100 ke RM50 ke sebulan, yang suami mampulah, dan ketika suami mampu. Sebab ni dianggap sebagai sedekah hadiah daripada suami kepada isteri dia, mengenangkan kebaikan yang isteri dia buat lah. Tapi dia bukan jadi satu kewajipan lagi. Dia bukan dalam kategori yang minimum kewajipan lagi. Dia dah buat dalam kategori ni. Kalau suami tu dia dah bagi lebih lagi. Kan, sebab mungkin ada waktu yang suami kalau kerja outstation ke, dia kerja luar ke kan. So ada waktu tertentu yang suami dia tak sempat nak pergi beli makanan tersebut, maka duit ni isteri boleh guna untuk beli nafkah makan dan minum dia. Yang duit lebihan yang suami dia bagi tu. So dia tak masuk dalam kategori ni lah. Masuk dalam kategori ni. Okay, seterusnya bab pakaian. Pakaian adalah dua persalinan. Persalinan ni maknanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki lah. Orang katakan tudung lah, dia punya baju kurung ke kan, dia punya seluar ke apalah, kan, stocking ke, seluar dalam ke, bra ke. So itu adalah dua persalinan lah. Okey, dua persalinan. Tapi kalau lebih daripada ni, maka dia akan jadi dalam kategori ni lah, dalam kategori ni. Okey. So kalau pula, tetapi kita kena ingat bab pakaian ni, ada orang dia pakaian dia terlalu banyak kan. Perempuan kan biasa banyak sangat dia punya tudung, dia punya baju kurung ke, pakaian dia lah kan. Okey. So benda tu pakaian ni adalah salah satu benda yang akan disoal di akhirat kelak di hadapan Allah Taala. Kan? So walaupun dalam masa sama, walaupun seorang suami dia nak menunaikan tanggungjawab dia, tetapi dia ada satu lagi tanggungjawab lain yang bertindih, yang bertentangan, yakni tanggungjawab dia nak jawab depan Allah Taala kelak. Apabila wang dan harta dia, Allah Taala akan tanya di akhirat kelak di mana dibelanjakan. Contohnya dia belanja kepada anak bini, okey, betul, bagus, tetapi pakaian tu pakai setahun sekali saja. Jadi dia dah masuk dalam kategori pembaziran. Jadi kategori pembaziran ni yang haram. Kan, ni yang haram. Tak boleh. Sebab dia pakai setahun sekali saja. Asalnya, hukum asalnya memanglah orang kata apa kena beli pakaian ni. Betul, dua kali ni. Tapi kalau isteri dia ada banyak sangat pakaian, yang mana isteri dia tu memang tak pakai pun, simpan saja kan, pakai setahun sekali ke 2 tahun sekali, maka dia dah masuk dalam kategori pembaziran. Maka haram dan berdosa. So kalau suami dia beli lagi, suami dia bantu dia buat dosa lagi. Sebab dia pakai sekali saja, walaupun suami dia niat nak menunaikan tanggungjawab dia. Sebab tu benda ni dia perlu dididik. Dia perlu dididik. Suami kena didik isteri, sebab dia akan jawab di akhirat kelak ke mana wang dan harta dia dibelanjakan. Ya, adakah dia guna ke tak guna, untuk apa tujuan tu. Okay. So bila jelas macam ni, kadang-kadang ada isteri yang bagus, dia faham benda ni, jadi dia akan, orang kata apa, tak payahlah tahun ni kita pakai saja apa yang ada, contohnya kan. Ataupun so satulah, kita pakai apa saja yang ada. Yang kedua, boleh jadi benda yang dia ada dalam simpanan dia, pakaian-pakaian, tudung ke yang lama-lama lah orang katakan, dah 3-4 tahun lalu ke, yang dia pun tengok jarang pakai, dia ambil benda tu, dia sedekahkan kepada orang, atau dia buat pre-love punya ni kan, dia jual kan pre-love. So bila dia buat macam ni boleh. Jadi suami beli beli baru ganti yang dah ada. Jadi betul lah, itu adalah cara macam mana dia nak menjawab di depan Allah Ta'ala kelak, untuk dia jawab soalan ni lah, di mana harta dan wang kamu dibelanjakan. Okay, yang tu kena tengok lah, ada mahkamah di akhirat kelak, di pada masyarakat akan ada 3 jenis mahkamah. Okay, tu bab lain lah. Okay, seterusnya berkaitan dengan tempat tinggal. Okay, tempat tinggal, mana kata rumah ke kan,
Tapi of course lah dia tengok kepada on roof lah kan. Kalau dekat padang pasir, bukanlah rumah macam sama macam sini kan. So dia tengok kepada keadaan di tempat. Kalau rumah kampung, kalau berada di kampung luar bandar, maka rumahnya adalah berkaitan dengan rumah di tempat tersebut. Bukanlah rumah orang kata apa dekat pasal pedalaman tiba-tiba nak rumah flat, rumah teres. Tak logik lah macam tu kan. Berkaitan dengan rumah ni adalah mengikut kepada logik dan juga kepada ikut kemampuan suami. Okay, contohnya suami mampu flat yang berharga RM600. Contohnya lah, suami punya duit dia hanya mampu RM600. Maka minimum suami bagi adalah sebanyak RM600. Kan? Suami dia sedang sediakan rumah. Islam letakkan suami kena sediakan rumah, tempat tinggal. Tapi macam mana itu dah bergantung kepada kemampuan suami. Tapi kalau katakan suami mampu takat RM600, tapi isteri dia nak tinggal rumah teres yang berharga RM1,000 contohnya. Maka suami takat mana dia mampu saja RM600. Lagi RM400 tu isteri boleh top up. Kalau isteri nak, isteri top up lah RM400 tu. Isteri kena top up ataupun isteri boleh top up. Dan suami itu saja kemampuan yang suami ada. Kena faham lah, minimum adalah itu saja kemampuan yang suami ada. Okay, kecuali katakanlah flat tu paling minimum pun RM600, tetapi suami dia mampu takat RM300 saja. Dan isteri dia sanggup untuk bayar lagi RM300. Tapi sanggup ni tengoklah isteri dia redha ke ataupun isteri dia tidak redha, dia meminjam. Kalau isteri dia hanya meminjam, maka dia jadi pinjaman lah. Dia kena pinjam balik lah. Okay, itu satu lah. Yang kedua, kadang-kadang suami dia memang kurang dekat sini kan. Kita nampak suami kurang dekat sini. Okey, kurangnya bagi 300 je, buat bagi 300 ni. Kadang-kadang suami dia akan bagi lebih dekat bahagian lain. Contohnya, suami katakan suami bagi duit minyak kepada isteri dia. Kalau isteri nak kerja, suami top up duit minyak. Suami top up duit minyak sebulan RM200. Jadi benda ni biasanya orang tak mau ambil kira, tetapi padahal benda ni adalah benda yang boleh diambil kira untuk top up di bahagian sini. Itu beza dia, tempat dengan sini. Begitu juga bila mana katakanlah suami bagi makan lebih. Contohnya dekat sini, suami kurang dekat rumah. Suami kurang dekat rumah 600 tapi suami 300 duit begini. Tapi suami lebih dekat sini. Contohnya dia bagi makan 3 kali sehari. Kan? Okay, 3 kali katakanlah RM600. Kalau 2 kali mungkin 400 saja. RM400. So dia dah bagi RM200. So RM200 ni top up dekat sini. Untuk jadikan dia sebagai minimum. Ni sinilah. Okey, bahagian ni sinilah, kat sini lah minimum. Sebab tu bila faham benda macam ni, orang takkan kata apa menuduh suami tu sebagai suami yang tak bertanggungjawab ke. Suami ambil kesempatan ke apalah kan. Sebab apa? Sebab dia ada timbal balik macam ni. Benda ni duit minyak ni dia tak biar bagi pun, tapi dia bagi juga. Kan? Atas belah ihsan dia, baik sifat baik dia bagi juga. Jadi sebab tu kita top up. Maka cukup tak dia memenuhi keperluan minimum dia? Cukup. Dan jika sekiranya isteri mengatakan dia sebagai suami tak bertanggungjawab ke, suami yang tak baik lah, kan kata tak baik, maka isteri telah memburukkan suami dia lah. Dia memfitnah suami dia, memburukkan suami dia. So benda ni bila kita belajar, kita kena kita tahulah kan benda yang ni lah. Okay, yang ni paling basic sekali. Okay, so seterusnya adalah bila bercakap pasal rumah tadi, tempat tinggal. So sekarang kena cakap rumah. Of course lah, ada lagi kan. Nombor satu adalah perabot rumah lah. Perabot rumah yang jadi kewajipannya adalah alas tidur, ampayan, alas makan, perabot dapur. Okay, perabot dapur, alas tidur ni adalah macam tilam lah. Tilam ataupun katil ke. Tapi dia tak semestinya tilam juga, tak semestinya katil. Mungkin boleh jadi tilam sahaja tanpa katil, ataupun boleh jadi tilam dan katil. Tengok kepada kemampuan suami. Minimum adalah alas tidur. Yang disebut adalah alas tidur. Dia tak sebut contohnya tilam yang berharga RM2,000 contohnya kan. Jadi apabila suami dia membeli contohnya tilam yang biasa berharga RM1,000, termasuk katil lah, tilam katil RM1,000. Tapi suami tu dia beli sampai satu set bilik tidur tu kan, sampai berharga RM3,000 contohnya. Jadi itu dah termasuk dalam kategori ni. Kategori suami berbuat baik kepada isteri dia. Mungkin suami tu dia ada kekurangan dalam bab yang lain lah, orang kata kan. Mungkin suami kurang bagi nafkah dari segi duit makan minum ke, ataupun dari segi nafkah
barangan dapur ke, bahan mentah ke. Tapi suami dia beli alas tidur ni, buat benda ni ke, benda ni ke, dia yang terbaik dia bagi untuk isteri dia. Kan? Maka di situlah adanya orang kata timbal balik. Ada timbal balik, ada lebih kurang. Sebab tu yang terbaik adalah, saya sebut yang terbaik adalah berlebih kurang. Itu yang ulama syorkan, berlebih kurang. Kalau kita berkira satu nak spesifik, memang problem lah. Okay, tapi saya nak tunjuk yang basic dia, benda macam ni lah. Contohnya, ampayan, alas makan kan. Alas makan bukannya semestinya meja makan. Makan kalau ikut sunnah, makan dalam talam, makan dekat bawah, dekat lantai saja. Kan? So sebab tu benda tu bila suami beli meja makan, beli mesin pengering, beli sofa, ini semua dalam kategori ihsan, sunat, takwa, keharmonian rumah tangga tu saja. Bukan jadi satu kewajipan. Maknanya suami dah berbuat baik kepada isterinya. Kan? Okey, dan benda ini juga adalah bergantung kepada uruf. Semua benda-benda ni bergantung kepada uruf. Okey, bergantung kepada uruf. Contohnya kalau negara tu keseluruhannya memakai aircon, tiba-tiba satu rumah kita ni saja nak pakai kipas, maka dia tak boleh lah, dia tak jadi lah. Dia tak jadi dalam kategori ni. Aircon saya letak dalam kategori ni. Kan? Dia tak jadi kategori ni, dia jadi kategori ni. Sebab tu dia bergantung kepada uruf juga. Okey. So seterusnya adalah barangan elektrik. Barangan elektrik adalah apa-apa yang perlu untuk siapkan. So untuk siapkan makanan suami, yang suami nak makan lah, ataupun ahli keluarga nak makan lah. Contohnya macam microwave ke, dapur gas, tong gas, mesin basuh, rice cooker, cerek, kipas. So yang ni semua dalam kategori benda yang minimum. Selain daripada ni, contohnya rice cooker yang mahal. Rice cooker juga sini pun ada, tapi rice cooker ni biasa. Tapi kalau mahal sikit, yang bagus sikit, okey, dia jadi dalam kategori ni. Microwave yang mahal sikit, sebab apa? Kualiti dia. Mahal maknanya berkualiti lah. Dapur gas yang mahal maknanya dapur yang berkualiti. So kalau dapur gas yang biasa tu mungkin dalam RM60 saja kan. Tapi sebab pindah rumah teres kan, yang ialah takkan nak beli dapur gas macam tu, mestilah nak beli yang ni kan, logiknya kan. So itu dah masuk dalam kategori, bukan lagi kategori ni lah, dia jadi lebih lah. Tu dia jadi lebih, sebab ada empat tungku dengan ada standard sampai, maknanya dia benda yang mahal. Okey, kemudian begitu juga kalau aircon, mesin basuh yang mahal. Mesin basuh pun ada sini, tapi mesin basuh ni mesin basuh yang biasa. Tapi dekat sini pun ada mesin basuh juga, mesin basuh yang mahal, yang berkualiti kan. So itu dalam kategori ihsan, kategori ni. Kemudian barangan dapur. Dapur ni macam ni lah, sudi, camca, garpu, pinggan, mangkuk, kuali, periuk, semua ni di bawah tanggungjawab seorang suami. Tapi kalau katakan lebih daripada ni, maknanya dari segi kualiti dia, harga dia yang mahal, yang bagusnya, okey, itu dalam kategori ni lah. Periuk yang mahal, kuali yang mahal, dia dalam kategori ni. Okay, kemudian ini untuk pengetahuan lah. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika Sayyidina Ali mengahwini Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah anak Rasulullah, maka Rasulullah, yang ini pihak perempuan lah, pihak wanita, telah menganugerahkan, telah beri baju bulu, berjana air dan bantal. Makna kata ni benda basic, ikut kepada uruf setempat. Okey, ikut kepada uruf. Okey, contohnya kalau dekat Malaysia ni, mungkin kita boleh kata pihak belah perempuan boleh bagi tong gas, baju tidur, tempat setrika, kipas, etc. Sebab dia tengok kepada uruf. Sebab yang ni kalau ikut sunnah, pada zaman Rasulullah, pada macam ni, pada zaman tersebut, uruf tersebut, yang ni yang diberi. Jadi kalau kita nak mengambil, orang kata apa, mengambil di benda ni, benda yang basic lah. Kalau kita nak mengambil kebaikan tersebut, kita sesuaikan dengan zaman kita, benda-benda macam ni pihak wanita boleh bagi kepada pihak lelaki. Okay. Seterusnya adalah kaitan dengan keselamatan. Okay, keselamatan makna kata segi mangga lah, lock kan. Lock pun, lock kat rumah tu semua bawa tanggungjawab seorang suami. Suami boleh tanggungjawab kat atas keselamatan isteri dia. Itulah juga pagar rumah ke, contohnya kan. So bawa tanggungjawab suami, dan juga ucapan atau larangan kepada situasi yang berbahaya. Contohnya pergi travel di satu tempat dan pada pemikiran suami rasa benda ni berbahaya. Benda ni boleh mengancam nyawa isteri dia.
Jadi di bawah tanggungjawab suami untuk suami itu melarang isteri dia. Kerana apa? Berdasarkan kepada nas, suami adalah pemimpin kepada isteri. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ada nas dalam Al-Quran. Jadi pakai nas ni lah. Okey. Begitulah juga bila mana suami memandu kereta. Kenapa suami kena pandu kereta? Sebab berdasarkan kepada faktor keselamatan. Tentu dari sudut sains dah dibuktikan bahawa mata lelaki lebih, orang kata apa, lebih terang, lebih jelas, lebih macam mata kelawar. Konsep dia macam mata kelawar kan, sudut sains. Itu satu. Yang kedua dari sudut agama adalah berdasarkan nas tadi ya. Lelaki adalah pemimpin kepada seorang wanita. Maka walaupun memandu kereta isteri dia, tapi lelaki suami dia bertanggungjawab boleh untuk bawa kalau suami dia nak bawa. Sebab berdasarkan kepada nas ayat tersebut, suami adalah pemimpin kepada isteri, pemimpin kepada keluarga dia, wanita. Okey. So yang itu adalah termasuk juga ni. Tapi kalau katakan makna kata sesuatu situasi tu, kalau pada pemikiran isteri dia rasa tak bahaya. Tapi pada pemikiran suami dia rasa berbahaya, maka kena ikut suami. Sebab dia berdasarkan keselamatan ni dinilai oleh suami, bukan dinilai oleh isteri. Melainkan kalau isteri dia tu seorang yang, orang kata apa, seorang profesional. Contohnya pendaki gunung profesional. Suami dia bukan pendaki gunung profesional pun. Suami dia amatur kan. Jadi dalam benda ni of course kepada ahlinya. Kan, kepada ahlinya. Okey. Itu berdasarkan nas dari Quran juga lah. Okay, so kemudian lagi dari Quran ataupun hadis. Mangga tadi pun sama jugalah, mangga kan. So mangga yang mahal. Kemudian CCTV, dan kategori ni ada CCTV, ada pagar atau gate yang mahal, yang berkualiti lah, yang tak mudah diteroboh. Kemudian lagi ada auto gate. Auto gate pun bukan satu yang wajib kan, bukan satu yang ni lah wajib. So benda basic adalah kena ada gate saja. Tapi bila kata auto gate, maknanya dah bagi lebih daripada yang sepatutnya bagus ya. Okey. Dari faktor keselamatan, suami hendaklah melindungi dan mempertahankan keluarga dari bahaya, dosa, kezaliman atau apa sahaja yang boleh menjurus ke neraka. Kan? Yang ni lah tugas yang paling berat buat suami atau ayah. So kalau keselamatan tu termasuklah juga dalam bab memastikan, orang kata apa, memastikan isteri tutup aurat, isteri solat, isteri mengikut syariat, mengikut perintah Allah. Ni termasuk dalam soal keselamatan, tanggungjawab seorang suami kepada isteri dia. So ni tambahan tadilah. So apa-apa benda di sini saya nak ingatkan adalah haram menekan suami dalam perkara yang di luar kemampuannya. Haram menekan suami dalam perkara yang di luar kemampuannya. Boleh pujuk, boleh minta secara baik kepada suami kan, tetapi kalau menekan dan bergaduh dengan suami sampai bergaduh, tak boleh. Itu dah jadi haram dan berdosa. Kan, itu dah dosa lah. Begitulah juga bila buruk sangka dekat suami, sampai fikir benda-benda ni yang dia minta dalam kategori ni, dan dia rasa suami dia adalah kedekut. Kan, dia menekan dan dia rasa juga ada buruk sangka daripada suami dia, kedekut, maka dia dah berdosa. Sebab tu benda macam ni dia kena duduk berbincang. Tak boleh dalam kategori menekan suami, tapi boleh dalam kategori memujuk suami. So gunakanlah kelebihan masing-masing. Seterusnya adalah barangan cucian diri. Barangan cucian diri ni macam sabun badan, shampoo lah kan, conditioner. Okey, ini adalah mengikut kepada kemampuan keuangan suami. Kalau katakan lebih daripada minimum, maka dia jatuh di bahagian ni lah, di bahagian ni. Tapi kalau biasanya, kalau katakan suami dah beli dah sabun badan kan, suami dah beli dah lah sabun badan lah, shampoo ke apa, tapi isteri dia tak berkenan, dia suka yang lebih berkualiti, yang lebih branded, yang biasa dia pakai, maka suami bagi takat mana yang dia mampu. Yang lebih tu di bawah tanggungjawab isteri untuk top up. Si top up macam tu. Contohnya kalau yang biasa suami beli ni, mana-mana yang standard yang dia pakai tu berharga RM10. Kalau isteri pakai tu berharga RM30, maka isteri kena top up lah RM30. Ataupun suami boleh juga bagi lebih, RM20 ke, si top up RM10 ke, sebab menggunakan kaedah yang ni.
demi keharmonian rumah tangga, tak nak bergaduh kan, tak ada ihsan suami, guna pakai ni ya. Tapi kalau katakan suami itu redha, isteri redha, jadi benda isteri redha, suami tak beli benda ni, suami tak beli barangan cucian diri ni, isteri nak beli sendiri, dia pakai duit gaji dia sendiri, dia tak mau minta, dan isteri tu dia redha, maka dia tak jadi hutang. Tapi kalau isteri dia tidak redha, maka dia akan jadi hutang. Tapi kalau katakan awal perkahwinan, kena check lah redha berkala atau bertempoh. Yakni kalau katakan 2 tahun pertama isteri tu dia redha sebab baru kahwin kan, jadi dia pun 2-3 tahun pertama tu tak apalah, dia backup, dia beli pakai duit dia. Tapi lepas daripada tu dia nak suami dia beli, sebab suami dia mungkin dah kukuh keuangan sikit pun kan, dia nak suami dia beli. Maka ikut minimum lah kemampuan kepada suami. Maka benda tu kalau suami tak beli, maka benda tu akan masuk sebagai hutang. Okey, dan isteri dia kena bagi tahu kat suami lah. Okey, saya yang tahun pertama, 2, 3 ni yang saya beli, okey, yang ni saya pakai duit saya tak berkira, tak apalah. Ini saya kira halal. Tapi yang tahun keempat ni dah, ni kira hutang. Kalau hutang, dia kena bagi tahulah dekat suami dia. Okey, abang ni kira hutang. Macam tu. Begitulah juga kalau barangan perasaan diri, ikut kepada kemampuan suami juga, berapa yang suami mampu. Kalau lebih daripada minimum atau lebih daripada kemampuan suami, maka kalau suami sama saja, kalau suami guna duit dia, jadi atas dalam kategori ni lah, ihsan, sunat, takwa, keharmonian rumah tangga. Tapi kalau suami dia beli jadi macam ni lah. Tapi kalau isteri berhias bukan untuk suami, maka bukan di bawah tanggungjawab suami. Contohnya isteri berhias masa nak pergi kerja, jadi benda tu bukan jadi bawah tanggungjawab suami. Tapi kalau isteri berhias di rumah kan, maka jadi tanggungjawab suami. So benda ni kena diperhalusi lah, kena duduk berbincang dengan suami kan, dekat mana suami mampu nak bayar lah. Kalau benda tu kan, kadang-kadang kita guna benda tu di rumah dan di office, pergi luar kan, pergi shopping kompleks ke apa, ke berhias. Maka berhias yang tu bukan untuk suami, maka yang tu bawah isteri lah. Tapi kena bincang balik lah dengan suami, berapa nak pembahagian tu, berapa persen. Seterusnya kesihatan. So kalau macam sakit, bawa tanggungjawab suami lah. Jika sakit, bawa pergi ke klinik. Sakit, bawa pergi klinik. Begitulah juga dalam ambil takaful pun bukan di bawah tanggungjawab suami, sebab takaful dia tak wajib. Okey, syarat takaful dia tak wajib, maka dia bukan di bawah tanggungjawab suami. Cuma suami kena bawa isteri pergi ke klinik, dapatkan rawatan macam tu. Sama ada ke klinik swasta ke government ke kan, hospital government ke buat rawatan, tu bawah tanggungjawab suami ya. Okey. Kemudian memberi didikan kepada isteri dan anak-anak dengan didikan agama. Contohnya yang saya baca macam akidah lah, macam sifat 20 dan kemudian fardu ain, hal-hal berkaitan dengan wanita seperti haid, nifas dan segala yang berkaitan dengannya, bab-bab halal dan haram, hukum dari segi bab hukum, kemudian dari segi solat, puasa, zakat dan etc. Atau bab tanggungjawab suami isteri, macam benda ni pun sama juga kan, ilmu rumah tangga lah ni. Okey, suami dia boleh ajar isteri lah. Opsi pertama, suami ajar isteri lah kan. Tapi kalau suami tu bukan seorang yang alim kan, jadi suami kena bawa isteri pergi dengar kuliah agama dekat masjid, dekat surau, ataupun suami kena upah ustaz untuk datang mengajar isteri dia di rumah. Okey, ataupun suami kena beli CD-CD agama bagi isteri dia dengar macam tu. Ataupun lagi kena dengar dekat YouTube lah, dengan sama kan, dengan isteri dekat YouTube ke macam tu. Dan sebagai tambahan adalah suami belikan buku atau kitab sambil belajar, sambil boleh rujuk buku dengan kitab kan. So yang ni dalam lebih lah kan, kebaikan suami yang lebih lah. Okey, dalam dah beberapa benda yang saya terangkan, saya nak highlightkan. Jadi dari segi hukum asal basic dia yang seperti dah terangkan sebelum ni semua, maka ini adalah hukum asal basic. Ini adalah apa yang suami dah buat lah, yang kebaikan yang suami buat lebih daripada sepatutnya, baguslah.
Yang ni dah kategori dah suami yang soleh. Dah kategori dah suami yang soleh. Okey, buat lebih lagi bagus lagi lah. Cuma apabila suami tu dia tak mampu, contohnya ada satu perjanjian yang dibuat sebelum berkahwin ke ataupun semasa berkahwin ke, yang mana isteri tu bersetuju nak berkahwin dengan dia, dia bersetuju dengan syarat tersebut. Contohnya isteri dia melepaskan hak dia sebelum berkahwin. Dia kata, kalau awak kahwin dengan saya, tak apalah, awak tak payah support makan minum saya kan. Saya pun dah ada rumah sendiri, dah ada kereta sendiri. Contohnya isteri yang kaya kan, maka dia telah melepaskan haknya. Maka dalam kategori ini, dalam bab ini, perjanjian telah mengatasi hukum. Maka suami tidak wajib lagi untuk menyediakan apa-apa yang benda yang asas ni lah, sebab dah ada perjanjian yang telah dibuat. Walau bagaimanapun, katakanlah lepas beberapa ketika berlakunya satu keadaan, yakni yang memaksa isteri tersebut terpaksa berbincang kembali hal perjanjian ni. Contohnya isteri tu mungkin dia kena buang kerja ke, ataupun isteri tu mungkin dia bersalin ke, menyebabkan dia terpaksa jaga anak dia tak boleh bekerja lagi ke kan. Maka benda ni kena berbincang semula lah perjanjian ni. Masa tu dah jadi balik tanggungjawab kepada suami, yang menyebabkan suatu perjanjian tu terjejas atas faktor yang dia bukan sengaja lah. Dia tak sengaja, benda tu benda yang di luar kawalan dia, benda dia tak boleh kawal. Tapi kalau dia sengaja, lepas kahwin dia sengaja, dia ungkit pasal benda ni, padahal dia ada agreement sebelum kahwin kan. Tapi kena check balik dah semula, sama ada dia sengaja mengungkit ataupun sebenarnya dia terlupa dengan perjanjian tersebut. Kalau dia terlupa, maka dimaafkan lah, tak ada hukum lah. Lupa, tak boleh buat apa lah, dia dimaafkan je, okay? Tapi kalau katakan dia sengaja, dia ingat dan dia sengaja minta juga, maka dia telah jatuh dalam bab menzalimi suami dia secara dia tak sengaja. Sedar tak sedar, konsep dia adalah dia telah menzalimi suami dia sebab dia berkahwin, padahal dah ada agreement dah sebelum berkahwin. Kan? Dan dia telah beri tekanan sebenarnya, tekanan segi ekonomi. Okey, kemudian katakanlah suami dia beli something lepas dia berusaha apa kan. Okey, dia rasa macam dia nak beli something untuk reward diri dia, maka benda ni dibenarkan oleh syarak. Walaupun dia mungkin tak sempurna dari segi dia punya kata apa, penyediaan dia dalam bab minimum ni dia tak sempurna, tapi dia nak reward diri dia something atas usaha dia, penat lelah dia selama ni, mungkin setahun 2 tahun dia dah berusaha, dia nak beli something. Contohnya jam yang biasa kan, RM100 jam ke 200 ke kan, contohnya lah. Jadi benda ni boleh, okey, sebab dia nak reward diri dia. Jadi tak ada lah sampai kena kata apa 100% patuh pada benda ni saja kan, sampai suami tu tak boleh untuk diri dia sedikit reward untuk diri dia. So tak ada lah sampai seketat macam tu. Islam tak zalim dalam macam tu. Kemudian okay, dalam ni saya beri pengatan bahawa Allah tidak membebani seseorang lebih daripada kemampuan dia. Maka menekan suami lebih daripada kemampuannya adalah haram dan berdosa besar. Kalau tak puas hati, kalau isteri tak puas hati, bawa ke mahkamah syariah dan buat tuntutan nafkah dari mahkamah. Bukan untuk cerai, tuntutan nafkah. Contohnya bab makan minum tak cukup ke, nafkah barangan dapur tak cukup ke, isteri boleh pergi ke mahkamah, buat tuntutan di mahkamah. Nanti mahkamah akan arahkan suami untuk pergi declare berapa dia punya gaji tu semua. Dan kemudian mahkamah akan tentukanlah berapa suami kena bagi kepada isteri dia. Dan secara adil, barulah adil. Kadang benda ni dibuat lepas dah berkali-kali berbincang dengan suami kan, tapi tak berjaya juga kan. Dia bukan untuk tujuan nak bercerai, tapi dia nak meminta hak dia, dia nak menuntut hak dia yang bahagian ni. So tak salah sebenarnya, dia nak tuntut hak dia yang bahagian ni kan. Tak salah. Okay. Dan satu lagi, isteri dia boleh menuntut cerai juga kalau suami gagal menunaikan bahagian yang ini. Bahagian ini suami gagal tunaikan, maka in the first place tak payah kahwin. Kan. Kalau tak mampu tak payah kahwin. Tapi kalau katakan berkahwin, kena tunaikan hak ni. Kecuali kalau macam saya cakap tadi, adanya satu perjanjian yang dah dibuat awal lagi. Maka benda tu kena diperhalusi lah balik. Kalau lupa, dan kalau dah diingatkan, kalau teruskan juga, dah anggap sebagai menzalimi ya.
dah masuk dalam kategori zalim. Sebab suami dah ingatkan dulu sebelum kahwin ada buat perjanjian macam ni, macam ni, macam ni kan. Tapi kenapa lepas dah diingatkan tentang perjanjian ni masih lagi nak menuntut benda macam ni semua? Kan. Jadi kat situlah boleh masuk dalam kategori telah menzalimi suami dia. Sebab sebelum berkahwin dia memang walaupun asalnya dia dah hak untuk minta cerai, tetapi bila ada perjanjian tu dah overrule dah. Kemudian lagi termasuklah juga sebelum berkahwin dia mesti dah tahu dah berapa gaji suami dia, macam mana keadaan keuangan suami dia kan, keluarga dia macam mana sebelum berkahwin kan. Kadang-kadang dah tahu dah benda-benda macam ni. So sebab tu benda ni kena diperhalusi tak boleh semudah-mudahnya kita cerai, minta cerai macam ni kan. Jadi dia akan masuk dalam kategori menzalimi. Kategori menzalimi. Apatah lagi kalau dalam kategori ni isteri dia cakap suami dia tak bagi nafkah yang cukup, padahal dah ada satu perjanjian sebelum sebutlah kan. Okey. Seterusnya, tanggungjawab suami adalah sebagai menjadi pemimpin keluarga. Okey. So dalam kategori ni suami adalah sebagai pembuat akhir keputusan, walaupun keputusan tersebut tidak dipersetujui oleh isterinya. Suami ada kuasa mutlak untuk buat sesuatu keputusan, tapi suami juga boleh berbuat baik dengan meminta pandangan daripada isterinya. Kemudian dengan menggunakan pertimbangan dan pemikirannya, suami buat satu keputusan, dan keputusan tersebut mestilah ditaati oleh isterinya. Kalau isteri tak taat keputusan mesyuarat yang dibuat, isteri telah pun nusyus. Maka selama mana isteri tidak taat kepada keputusan tersebut, maka isteri telah nusyus yang berpanjangan, dan isteri telah kehilangan hak-hak yang sepatutnya dia miliki, yang sepatutnya dia dapat. Dia telah hilang hak tersebut, sehinggalah dia kembali taat kepada keputusan yang dibuat oleh suaminya. Okay? Dan begitu juga dalam kategori seterusnya ni, demi keharmonian rumah tangga, suami boleh mengurangkan sedikit dia punya kuasa pembuat keputusan tersebut dengan buat keputusan secara bersama-sama. Dia tak buat satu pihak, satu pertimbangan dia seorang saja, tetapi selain dia minta pandangan daripada isteri dia, dia meyakinkan juga sama-sama buat keputusan apa yang terbaik untuk family. Maka tu dalam kategori ni. Tapi kalau suami buat keputusan sendiri seorang, masih boleh dalam kategori ini. Dan dalam Islam dibenarkan untuk isteri memberikan pandangan, tapi tak boleh lawan. Beza beri pandangan boleh, melawan cakap suami dengan kasar itu tidak boleh. Okey. Seterusnya, tanggungjawab suami adalah membayar mas kahwin atau mahar kepada isteri. Okey, mas kahwin atau mahar kepada isteri. Seterusnya adalah menjaga maruah isteri, yakni suami tidak buka aib isteri kepada orang lain, kepada publik ke, kepada ibu bapa dia sendiri ke. Dia tak cerita masalah rumah tangga dia kepada mereka, kecuali kalaulah sampai ke satu tahap yang dia merasakan dia tak boleh nak handle. Dia memerlukan seorang yang dia rasa yang macam contohnya macam mentor ke, ustaz ke, yang boleh bagi nasihat kepada dia. Maka yang ni bolehlah sebagai untuk minta nasihat macam mana cara dia nak handle masalah rumah tangga yang dia ada. Macam tu bolehlah. Dan peringkat-peringkat seterusnya lah. Okey. Tapi secara basicnya dia kena jaga aib isteri dia lah. Maknanya dia tak boleh dah pergi jajah, bercerita sana sini semua. Dan begitulah juga dengan isteri. Benda ni biasa pada pihak wanita lah. Suami pun tak boleh cerita dekat mak ayah dia sendiri. Walaupun saja nak sembang ke, saya saja sembang kat adik-beradik dia ke, tak boleh. Dia telah buka aib isteri dia. Okay? Dan suami juga tak boleh marah isteri dia di public. Maknanya di suatu kawasan yang orang lalu lalang ke, ada orang lain ke, tak boleh. Tapi kalau kawasan public tapi tak ada orang,
tak ada orang dengar pun. Dia dengan isteri dia. Dan dia marah pun level suara yang masih boleh kawal, masih acceptable, yang itu boleh. Tak boleh marah isteri di hadapan parents dia, ataupun di hadapan adik-beradik dia, ataupun bahkan bukan saja marah tetapi melakukan teguran pun tak boleh. Yang mana teguran ni boleh orang kata mengaibkan diri dia. Teguran yang depan parents dia ke, adik-beradik dia ke, yang mana teguran ni boleh mengaibkan diri isteri dia pun tidak boleh. Itu syarat dia, sampai mengaibkan diri isteri dia. Okey, tapi teguran ni kalau contohnya tidak ada orang yang dengar, maka boleh. Kan? Walaupun dalam rumah tu contohnya parents berada di atas rumah, maka dia dengan isteri dia di bahagian bawah rumah, kan? Dan dia menegur isteri dia, ataupun dia orang kata pun naik suara sedikit, dia bertegas sedikit dengan isteri dia nak tegur something, maka itu boleh. Sebab tak ada orang yang mendengar dia punya teguran tersebut. Maka bila isteri terima, isteri dengar, isteri kena terima lah. Isteri kena terima lah. Tak boleh lah isteri pun melawan. Ada berdosa lah, melawan ni salah lah. Kemudian antara menjaga maruah isteri adalah suami membeli pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Membeli pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Kemudian lagi, suami melimitkan pergerakan isteri di luar rumah. Suami membataskan pergerakan isteri di luar rumah. Sebab apa? Dalam agama, isteri tempatnya di rumah. Tapi kalau keluar untuk bekerja, boleh. Ada persefahaman macam tu kan. Ada hukum yang membenarkan isteri untuk bekerja di luar, untuk pergi mencari ilmu agama di luar, boleh. Tetapi pergerakan itu hendaklah ada batasannya. Batasan itu tak sama antara suami dengan isteri, tak sama. Contohnya, isteri boleh kerja di luar, di luar, kan? Tetapi contohnya suami menetapkan isteri kena balik sebelum waktu maghrib, ataupun mungkin isteri ada meeting kan pada waktu malam, pada pukul 8 malam ke dengan bos dia kan. Suami boleh tetapkan kena sampai rumah sebelum pukul 10. Macam ini adalah termasuk dalam suami menjaga maruah isteri, termasuk dalam benda ni, kaedah ni. Seterusnya adalah suami tanggung dosa isteri. Dan juga ada kaitan kenapa benda-benda ni yang melimitkan pergerakan, membeli pakaian untuk aurat sempurna adalah sebab apa? Aurat ni adalah suami menanggung dosa isteri dia. Selama mana isteri berada di hadapan mata dia, maka suami menanggung dosa isteri dia. Tetapi kalau isteri dia berjauhan daripada dia, suami wajib mengingatkan isterinya, berdakwah kepada isterinya, mengingatkan, tetapi terpulang kepada isterinya lah. Isteri dia, kalau isteri dia tak dengar cakap suami dia, maka isteri dia yang akan menanggung dosa tersebut, bukan di bawah tanggungan suaminya lagi. Tapi untuk masuk ke sini, suami kena menegur ataupun berdakwah dengan bersungguh-sungguh. Okey? Okey. Untuk tadi, suami tanggung dosa isteri, kita masuk kepada soalan nombor 1 ni. Apakah limit seorang suami berbuat baik kepada isterinya? Okey, selagi mana tidak masuk dalam kategori lelaki dayus. Okey? Selagi mana suami tak masuk dalam kategori lelaki dayus. Okey. 1. Yang kedua, selagi mana isterinya tidak masuk dalam kategori isteri yang nusyus. Kedua. Yang ketiga, tidak boleh berlebihan dan tak boleh kedekut dalam memberi nafkah. Okay. Tak boleh berlebihan dan tak boleh kedekut dalam memberi nafkah. Okay. Itu ada 3 syarat limit seorang suami berbuat baik kepada isterinya. 3 syarat ni. Tak boleh dayus, suami dia taklah sampai ke tahap yang dayus. Kemudian isterinya pula tidaklah sampai ke tahap yang nusyus. Yang ketiga adalah suaminya tak berlebihan ataupun terlalu kedekut dalam memberi nafkah. Okay. Soalan kedua, apakah limit bagi seorang suami yang apabila isterinya berbuat salah, yakni berbuat dosa, dia tidak menanggungnya, kan? Okey. Suami tidaklah menggunakan kekuasaannya, kepimpinannya dengan sifat yang tegas dan marah sebagaimana yang syarak benarkan. Inilah yang dimaksudkan dengan hikmah. Tengok balik video saya yang lain, apa maksud hikmah. Menggunakan satu kaedah yang mana yang bersesuaian dengan masalah atau isu tersebut untuk tangani masalah tersebut. Okey. So,
Dia dimulai dengan berlemah lembut dahululah. Berlemah lembut dahulu kepada isteri dia. Kemudian dia kena tegas sikit. Kemudian dia jadi tegas. Kemudian dia akan jadi marah sikit. Dan kemudian dia akan marah. So dia ada flow dia ni. Okay, dia ada flow dia ni. Yang ni flow ni. Dan jawapan ni adalah, orang kata apa, limit supaya suami tu dia tak tanggung dosa isteri dia walaupun isteri dia berbuat kesalahan, berbuat dosa. Okey. Tetapi kalau contohnya suami tu dia hanya berlembut sahaja. Sepanjang 3 tahun kahwin, dia berlembut saja. Dia tegur dengan isteri dia pun dia tegur lembut-lembut. Dia tak ada tegas sikit, tak ada tegas, marah sikit, marah, dia tak pergi. Dia tak ikut flow ni. Dia hanya berlembut saja. 3 tahun kahwin ke, 5 tahun kahwin ke, 10 tahun kahwin ke, maka dalam macam ni dia masih menanggung dosa isteri dia. Walaupun isteri dia berbuat dosa, walaupun dia telah menegur berkali-kali, 100 kali pun dia tegur pun, tapi dengan cara yang lembut sahaja, dia masih tanggung dosa isteri dia. Sebab tu dia kena follow flow ini. Okay, untuk follow flow ini, kita kena tengoklah status orang tersebut, isteri kita tersebut. Makna kata, adakah isteri kita itu seorang yang mu'alaf? Kalau seorang yang mu'alaf, maka logiklah. Kalau sampai nak 10 tahun ke, dan 7 tahun ke, 5 tahun ke, tengoklah kepada kebijaksanaan seorang suami dan isteri tersebut, kan? Untuk dia ikut flow ni. Okay. Kemudian kalau isteri tersebut bukan seorang mu'alaf, tapi dia seorang yang jahil. Makna kata masa sebelum kahwin dia ni jahil. Kemudian dia baru nak insaf, baru nak berubah, baru nak pakai tudung, baru nak solat, baru nak belajar pasal agama. Sebelum berkahwin dia seorang yang sosial, kan, pergi naik kelab lah semua macam tu. Okey. Dan dia punya tempoh masa tu kurang daripada mu'alaf. Kurang daripada mu'alaf. Contohnya kalau mu'alaf 5 tahun, dia mungkin 4 tahun lah, 3 tahun ke, kan, untuk sampai flow ni, untuk ikut dalam flow ni. Kemudian kalau dia orang awam macam biasa, dia sembahyang, kan, dia sembahyang, dia berpuasa, tapi dia biasa saja. Dia jenis biasa-biasa. Dia bukan orang kita katakan dalam kategori orang agama. Kan. Maka dia punya lagi kurang. Contohnya macam 3 tahun sahaja, 2 tahun sahaja macam tu. Dia ikut flow ni lah, samalah. Kemudian kalaulah dia itu seorang dalam kategori orang agama pula, macam contohnya hafizah, alimah, ataupun bukan dalam kategori ni, tetapi dia seorang yang minat kepada agama. Kan, dia seorang yang minat kepada agama, maka dia lagilah kurang daripada yang tersebut yang sebelum-sebelum ni. Okay. So sebab itulah bila kita kata seorang yang tidak menutup aurat, contohnya sampai kita kata kita berlembut dengan isteri kita, tegur dalam keadaan berlembut sampai 10 tahun, 20 tahun, dia kena tengok kategori dia. Kena tengok kategori tersebut. Sampai 20 tahun, tiba-tiba kita tak pernah pun marah isteri kita. Kita hanya berlemah lembut saja sepanjang 20 tahun tu. Tiba-tiba 20 tahun tu isteri kita meninggal dunia. Adakah kita fikir bahawa kita akan terlepas di akhirat? Jadi jawapan yang saya temui daripada apa yang saya belajar, tak terlepas. Kan, tak terlepas. Ada satu saya baca, memang atas sebab kejahilan memang akan kena juga. Walaupun orang tu jahil ke, dia tak tahu ke, dia akan kena juga. Jadi ustaz cakap yang paling minimum untuk seorang suami terlepas daripada menanggung dosa isteri dia, yang pertama tadilah dia dah tegur, dah ajak isteri dia, dah didik isteri dia berada di luar daripada pandangan mata dia, daripada jangkauan dia. Itu satu, dia terlepas. Yang kedua adalah dia kena buat flow ni. Dia kena buat flow ni. Dan dia kena ambil lah. Tak boleh dah contohnya orang yang dah pun semayang, dah pun yang okey lah, dah okey dalam kategori yang okey, orang awam yang okey. Tiba-tiba dia nak sampai 20 tahun baru dia nak lompat daripada lembut ke tegas sikit, kemudian baru nak tegas. Tak betul ya. Sebab dia akan menanggung. Kalau orang tu tiba-tiba meninggal dunia, isteri dia meninggal dunia, dia akan tanggung apa sahaja tu, dan isteri dia di akhirat kelak, isteri dia boleh dakwah dia. Sebab itu untuk berlepas daripada didakwa di akhirat dan daripada menanggung dosa isteri dia, maka dia kena ikut flow ni. Lembut, tegas sikit, tegas, marah sikit, marah. Of course lah, marah pun sebagaimana yang syarak benarkan untuk marah. Lepas daripada marah dah, asli ke tempat tidur lah. Dan selepas tu pukul dengan mana cara yang syarak benarkan. Dan seterusnya adalah bercerai. Itu sahaja cara. Sebab dia dah masuk dalam kategori isteri yang nusyus.
Kan. Okey. Okey. Okey, untuk soalan nombor 3, apakah tahap minimum seorang suami yang soleh dalam menunaikan tanggungjawabnya kepada isterinya? Ini apa yang saya duk terang sebentar tadi. Kan ada 2 kolom, satu yang minimum ikut hukum fiqh, satu lagi yang luar lebih daripada tersebut. Okey. Okey, ni yang saya cakap tahap yang minimum lah, kolom yang tahap minimum. Okey. So yang ni saya dah terangkan, yang ni pun saya dah terangkan. Seterusnya tanggungjawab suami tadi adalah membuat kerja rumah, mengemas rumah, jaga anak-anak lah. Okey. Untuk bahagian atas ni adalah berkaitan dengan uruf setempat. Okey. So ini dalam kategori uruf. Jadi suami isteri tu sama-sama buatlah, kecuali kalau isteri tu dia suruh masuk penuh masa, maka majoritinya isteri buat. Bahagian atas ni lah, semua ni isteri buat lah, majoritinya. Okey. Tetapi suami pun kena bantu. Okey. Tapi kalau sama-sama bekerja, maka benda tu dia dah berubah. Maka sama-sama kena buat sama-sama. Sama-sama kena bantu. Contohnya suami boleh buat bahagian atas, buat kerja rumah, vacuum, vacuum ke, buang sampah ke, basuh baju, sidai baju, suami boleh buat. Contohnya mengemas rumah ke, kan. Isteri boleh jaga anak. Contohnya, sebab apa? Jaga anak pun adalah keutamaan kepada isteri berbanding keutamaan kepada suami. Isteri lebih utama jaga anak berbanding suami. Okay, tapi kalau buat kerja yang berat-berat, kerja yang meletihkan, jadi keutamaan kepada suami. Okey. Dan kalau memasak pula, keutamaan kepada isteri. Okay, kita faham benda macam ni. Kalau kita tak bergaduh lah. Kita tak bergaduh lah. Dan kalau kita nak memerlukan pertolongan pada suami, kan, kita minta bantuan, cakap. Kita nak suami tu buat apa, kita kena cakap, kita kena didik suami kita. Itu yang diajar. Diajar oleh ustazah, diajar oleh profesional. Kita kena didik suami kita, kita kena cakap dengan suami kita, suruh buat ni, suruh buat ni. Okey, jangan kita cakap secara umum. Dia cakap secara umum ni, apa yang kita faham tak semestinya apa yang suami faham. Kita kena bagi tahu, jelaskan apa yang kita nak, kita jelaskan. Kalau kita merajuk pun kita kena bagi tahu. Kita tengah merajuk, kita nak suami kita pujuk kita. Kita kena cakap benda-benda macam ni. Benda ni benda yang normal dalam kehidupan rumah tangga, benda ni benda normal. Tak ada apa yang perlu dimalukan. Bayar bil air, elektrik, maintenance fees, IWK, semua ni di bawah tanggungjawab suami lah. Apa-apa yang tercatat di dalam bil. Apa-apa yang berkaitan dengan anak, keutamaan dia adalah lebih kepada isteri. Begitu juga dalam apa yang saya belajar, begitu juga bila memarahi anak, biar isteri yang marah anak. Dalam pendidikan anak, seorang dia mesti tegas, seorang mesti berlembut. Mana kata dalam konteks ni, suami isteri dia mesti tegas. Mesti tegas dengan anak. Suami mesti berlembut. Kalau suami tegas dengan anak, isteri mesti lembut pula dengan anak. Dia mesti kontradik macam tu. Dia tak boleh dua-dua tegas, dua-dua berlembut, tak boleh. Dua-dua lembut, anak naik kepala. Dua-dua tegas, anak akan depression, akan stres. Tak boleh macam tu juga. Jadi dia akan ada kontra macam tu. Tetapi ikut nasihat, better isteri yang tegas berbanding suami. Sebab kalau suami tegas, kalau suami marah anak, suami pukul anak, isteri dia akan terasa. Sebab isteri yang mengandungkan anak, yang melahirkan anak, yang menyusukan anak, kan, dia akan terasa hati walaupun tanpa niat. Sebab dia ada bonding dia lebih kuat dengan anak kat situ. Sebab tu better memang bagi isteri yang marah anak. Tetapi untuk pujuk, bagilah suami yang pujuk, suami yang melembut sikit. Cuma bila keputusan rumah tangga yang dia buat tu, of course lah kena berbincang sama-sama, kan. Duduk sama-sama, itu kaedah sini. Tapi kalau suami yang jenis soul punya buat keputusan, maka kat sini lah, tak salah pun lah. Kau boleh dah dengar pandangan isteri. Okay. So saya rasa tanggungjawab suami adalah memelihara pandangan terhadap perempuan lain.
Okey, tidak beri perhatian atau perasaan terhadap wanita lain. Jika ada niat kahwin satu lagi, perlu selari dengan kaedah syarak. Seterusnya, melayani isteri dengan lemah lembut dan bersikap prihatin. Dari segi usul hukum, tidak terlalu berlembut, tidak terlalu berkeras, sederhana. Kan sebab tu macam biasalah ustaz selalu sebut, ya, wanita ni lahir daripada asal daripada tulang rusuk yang bengkok. So, kalau lembut sangat pun patah, kan, kalau keras sangat pun patah. Kan. Jadi kena bersederhana, Okey. Kalau berlembut, isteri pijak kepala suami. Makna kata melampaui batas. Berlembut sangat, isteri nanti melampaui batas. Pijak kepala suami. Kalau berkeras sangat, isteri akan merajuk, depression, dan mula akan melawan. Maknanya dua-dua ni isteri akan nusyus, berdosa besar yang berpanjangan. Jadi kena cari satu titik persamaan, titik pertemuan supaya tengah-tengah. Sebab tu dalam saya buat ni skala lah, skala untuk kita nak jumpa titik pertemuan ni. Kalau satu keadaan tu di mana isteri, kalau kita katakanlah skala 2 ni adalah satu perangai isteri yang boleh diterima, kan? Makna kata isteri dia masih melawan suami, okey, tetapi dia lawan macam ala kadar lah. Tak ada lah dia lawan selalu, dia lawan kadang-kadang. Benda ni normal. Sedangkan isteri Rasulullah pun, isteri dia pun, bukan nak menghina, tetapi ini adalah fakta sejarah. Fakta sejarah adalah memang ada isteri baginda yang masih juga orang kata melawan si Saidina Abu Bakar pun, si Saidina Umar pun, melawan dengan kata, dalam arti kata lain, orang kata apa, apa term tu, banyak mulut lah orang kata, kan, bising, kan, kadang melawan pun normal juga. So kena dalam satu skala yang acceptable. Makna kata isteri asalnya dia tidak boleh melawan lah, tapi dia boleh bagi lontarkan pandangan dalam kaedah yang dibenarkan syarak. Tetapi apabila isteri dah sampai ke tak melawan, menengking suami, bercakap dalam nada yang lebih tinggi daripada suami, suami cakap satu, dia cakap lagi tinggi daripada suami, maka tu pun dah haram, dah berdosa. Tetapi kalau suami tidak memaafkan isteri, maka isteri akan sesat berada dalam keadaan dosa, dia akan dosa lah. Tapi kalau suami tu dia bertolak ansur, okay, dia guna kaedah ni, okay, suami tu berlemah lembut, dia bersabar, kan, sebab tu saya buat ni. Makna kata ini adalah skala dalam suami bersabar, okay, suami sabar. Ini kata sederhana, tidak terlalu keras, kan. Kalau terlalu keras, makna kata sikit saja pun dah terus suami dah melenting, dah bising, maka isteri akan depression. Tak terlalu keras, ni terlalu keras. Tak terlalu lembut pula makna kata kita terlalu sampai bagi muka sampai ni, acceptable perangai dia, kan. Tak terlalu lembut nanti dia naik kepala, dia akan berkurang hajar. Dia akan buat benda-benda tindakan yang syarak larang. Sebab tu dia kena sederhana. 2 ke 3 contohnya. Ini lingkungan yang acceptable lah, orang kata, kan, acceptable. Jadi makna kata suami akan bersabar. Kalau lebih daripada ni, dia dah cross the line. So walaupun dia melawan, tetapi melawan yang masih suami dalam kurungan, suami masih boleh bersabar, suami masih boleh menerima perangai PL dia, masih boleh terima. Okay. Sebab tu tak boleh terlalu keras, tak boleh terlalu lembut, kena sederhana. Okay. Seterusnya, kalau sini pertahankan hukum atas dasar kebenaran lah. Mana kata kalau isteri buat satu benda yang salah, kan, dan kita melarang isteri, ataupun kita menegur isteri, ataupun isteri nak keluar rumah, kita tak bagi, kan, itu adalah hak suami. Suami tak bagi, isteri keluar rumah adalah hak suami. Suami tak mau bagi, jadi isteri tak boleh keluar rumah. Maka suami suami tak bersalah pun, sebab suami guna pakai ni kaedah hukum. Okay, suami ada hak tak bagi, dan isteri dia tak boleh kata, dia tak boleh dah dia orang kata apa, menengking suami, merajuk ke ni ke, tak boleh. Tetapi suami yang baik, yang bagus, dia akan cari titik pertemuan tersebut. Okey, mungkin dia akan bagi jika ada syaratnya, contohnya pergi dengan mahram ke, dengan adik dia ke, kan. Kalau dia nak keluar rumah lah, contoh kes tadi lah. Jadi
bertolak ansur ketika berselisih faham. Okay, ini dalam ni lah. Bertolak ansur ketika berselisih faham dan gaduh kan. Contohnya kaedah yang guna pakai adalah keluar daripada rumah kan. Tapi kalau suami isteri bergaduh, suami dia tak keluar daripada rumah, dia duduk dalam rumah, dia nak mempertahankan dia punya, orang kata apa, dia punya betul tu. Dia punya pendapat dia. Jadi dia pakai kaedah hukum lah. Tetapi benda ni akan menyebabkan isteri terasa hati, isteri nanti geram, nanti pendam dalam hati dia. So benda tu kadang-kadang dia tak bagus lah. Walaupun dari segi hukum dia okey, dari segi hukum dia okey, tetapi dari segi maslahat, mudarat dia lebih besar. Dan sebab itu apabila ada panduan daripada Rasulullah dan para sahabat, apa yang mereka buat adalah bila berlaku sedikit salah faham, mana kata sedikit salah faham dengan suami isteri, keluar rumah. Itulah yang terbaik. Keluar pada rumah, tak payah dengar apa yang cakap lah. Itu yang terbaik. Kemudian suami yang terbaik juga adalah suami yang meminta maaf walaupun dia tak bersalah. Sama ada dia salah semua ke, dia salah sikit ke, dia minta maaf saja. Itulah suami yang terbaik. Dia tetap minta maaf. Sebab dia nak rendahkan ego dia. Dia letakkan ke tepi. Siapa betul, siapa salah, dia letakkan ke tepi. Dia tak mau peduli. Yang ni dia tahu, dia nak jaga keluarga dia. Dia nak jaga hubungan dia dengan isteri dia, dengan keluarga dia semua kan, anak beranak ni. Jadi dia minta maaf saja. Inilah ciri suami yang bertakwa. Okey? Tapi kalau suami tak bersalah, dia tak mau minta maaf, kan? Boleh juga dia pakai kaedah ni lah. Mana kata dia ikut hukum, dia tak bersalah, dia rasa dia tak bersalah, dia rasa dia betul. Dan memang orang kata apa, dengan ilmu dia tu, dengan betul ikut syarak, memang dia betul, maka dia boleh tak minta maaf. Tetapi kalau katakan untuk kebaikan, untuk tak mau panjangkan lagi keadaan tu, untuk nak memurnikan lagi kan suasana tu, tak ada masalah. Suami yang bertakwa, suami yang hebat ni, yang ni, dia meminta maaf walaupun dia tak bersalah. Sama ada salah sebahagian ke, sedikit ke, sama. Dan begitulah juga kalau isteri pun sama juga. Sama ada isteri salah sedikit ke, salah semua ke, apa ke, minta maaf juga. Lepas habis satu pertelingkahan tu, minta maaf juga. Inilah suami isteri yang dalam, orang kata dalam rahmat Allah. Inilah yang cara yang betul. Kemudian kalau ikut hukum, suami bercakap dalam nada yang normal, nada suara yang normal lah. Okay? Tapi kalau suami yang bertakwa ni, dia lebih daripada ni, untuk hamba rumah tangga, dia boleh cakap dalam nada yang lemah lembut. Nada yang lemah lembut. Okay? Tapi kalau suami nak cakap dalam nada yang normal, tak ada masalah. Okay. Okay, begitu. Dalam seterusnya adalah ketika waktu bersama, makna kata isteri dia kena memenuhi lah. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mana kan, kalau ada kehendak daripada suami, walaupun di belakang unta sekalipun, suami berkehendakkan kepada isterinya, maka isterinya kena tunaikan kan. Tetapi dari segi, orang kata, dari segi adab, dari segi ketakwaan, keharmonian rumah tangga, jadi eloklah, orang kata apa, isteri tu kena tengoklah keadaan isteri tersebut. Isteri tersebut macam mana, dia penat ke buat kerja kan. So kena ada benda-benda macam ni yang perlu diambil tahulah. Contohnya pada zaman sekarang ni kan, ramai orang suami isteri yang bekerja. Jadi bila suami isteri bekerja, kadang-kadang bila pada waktu weekdays kan, Isnin sampai Jumaat, jadi mungkin isteri penat kan. So isteri boleh minta untuk postpone. Isteri boleh minta untuk postpone, tetapi bukan untuk menafikan terus hak suami. Itu tak boleh. Tapi isteri dia boleh minta untuk postpone kepada hari weekend contohnya. Dan terpulanglah pada suami dia. Suami dia nak bagi ke, suami tak bagi ke. Dan suami tak perlu minta izin. Dari segi hukum, suami tak perlu minta izin isteri. Tetapi dari segi adab, dari segi mana keharmonian rumah tangga, suami yang bertakwa macam ni, suami meminta keizinan isteri dia. Suami tanya kepada isteri dia dahulu sebelum untuk bersama tersebut kan. Ini suami yang terbaik lah orang kata. Kemudian suami beritahu izin. Okay, untuk kalau suami nak keluar rumah, dari segi hukum, suami just bagi tahu sahaja dekat isteri dia, yang dia nak keluar. Okay, nak keluar pergi mana-mana, dia bagi tahu macam tu saja, dia boleh keluar. Isteri tak ada kuasa untuk isteri menghalang suami daripada keluar rumah.
Tetapi dari segi adab dan ketakwaan di sini, di segi sini suami minta izin dengan isteri untuk keluar rumah. Ini suami yang terbaik. Kan? Ni suami yang terbaik. Tetapi lain dengan isteri. Isteri dia nak dia tak boleh bagi tahu macam tu saja. Kecuali kalau dah ada satu persefahaman lah. Macam contohnya keluar pergi kerja, dah ada satu persefahaman yang telah ditetapkan macam tu, ataupun isteri dah minta satu keizinan khusus. Contohnya pada saat Jumaat dia nak pergi ke pasar malam. Balik kerja tu nak pergi pasar malam. Jadi kalau dia minta setiap minggu mungkin akan menyusahkan. So dia minta sekali saja, dia minta untuk selamanya pada hari waktu tersebut ke tempat tersebut. Itu boleh. Okay. Kemudian kalau isteri nak pergi keluar rumah untuk belajar ilmu agama kan, okey, itu pun boleh juga kalau suami ni lah. Tapi kena minta izin, of course minta izin. Tapi kalau suami tak bagi pun adalah menjadi kewajipan isteri untuk isteri kena keluar rumah pergi mengaji, pergi belajar ilmu agama. Okay. Isteri dia kena minta izin. Di sini pun dia dah kena minta izin dah. Nampak beza dah. Isteri di sini pun dia kena minta izin dah. Begitu juga apabila dia boleh kebenaran untuk pergi ke kerja, maka kebenaran tersebut hanya pihak kerja saja. Kalau katakan lepas pada tu dia nak singgah pergi mana-mana, dia kena minta izin satu lagi. Dia kena telefon tanya suami dia, dia kena minta izin lagi. Kalau isteri dia tak buat, contohnya isteri dia pergi kerja dan balik tu dia nak pergi singgah supermarket, singgah Jasco lah contohnya kan. Dia nak beli pampers untuk anak ke, dia nak beli barang makan ke apa ke, lepas balik pada lepas dia nak singgah dah Jasco tu, lepas balik kerja nak singgah Jasco, tapi dia tak minta izin. Maka pada waktu tersebut dia tidak dalam kategori ni. Mana kata dia bukan isteri solehah lah. Apa yang saya dengar adalah dia bukan isteri solehah pada waktu tersebut. Sebab keizinan diberi hanya untuk dia pergi ke kerja saja. Kalau dia tak pergi kerja, walaupun suami dia mungkin berlebih kurang, kan, suami dia tak kisahlah benda macam ni kan. Dan memang pun suami dia pun tak kisah. Dia pun fikir lah suami aku tak kisah, betul. Tetapi tindakan dia meminta izin tersebut sebab tak ada izin yang khusus, kan. Jadi itulah tanda isteri yang solehah. Kalau tak, dia termasuk dalam nusyus yang sekejap, nusyus yang tempoh sekejap. Okay. Kemudian suami yang kata apa di dalam bab ni, suami yang melayan isteri dengan lemah lembut dan bersikap prihatin juga adalah suami yang bagi hadiah time isteri dia birthday ke, time ada celebrate anniversary ke, kan. So yang tu termasuk dalam kategori bertakwa lah. Sebab dia bukan satu kewajipan pun untuk suami bagi hadiah apa-apa semua benda ni. Okay, tetapi kalau dia memberi layanan yang baik dari isteri dia, termasuk dalam suami yang bertakwa, ciri suami yang bertakwa. Okay. Tapi dia tak semestinya. Dia tak bagi maknanya kita kata dia bukan bertakwa ke tak. Jadi kalau dia buat benda tu bagus. Memang bagus. Okay. Tapi kalau dia tak buat, adakah salah? Tak salah. Dia tak buat tak salah. Okay, sebab dia sunat sahaja. Dia buat bagus lah, dapat pahala lagi, bertakwa, dan demi keharmonian rumah tangga dia. Okay, tapi of course lah, bagi hadiah apa-apa adalah mengikut kepada kemampuan masing-masing. Tak bolehlah contohnya suami bergaji kecil, isteri bergaji besar. Tiba suami bagi hadiah yang bernilai RM500, isteri pun bagi hadiah nilai yang sama. Jadi macam benda ni tak betul lah. Sedangkan gaji isteri adalah besar. Kecuali lah kalau isteri tu dia ada komitmen yang besar, isteri bayar ni macam-macam, kan. Jadi itu terpulang lah. Cuma dari segi keadilan itu tidak diukur dengan berapa kita bagi dekat orang tersebut. Berapa kita bagi kat dia, contohnya kita bagi kat dia RM500. Dia pula bagi kat kita RM500. Keadilan tidak diukur sebegitu. Okay. So kita jangan berkira bab pemberian hadiah ni. Ada saja rezeki. Konsep rezeki ni sangat luas lah. Kemudian tidak berkasar dengan isteri lah. Antaranya tidak berkasar dengan isteri ketika bersama, tidak mendatangi isteri pada tempat yang haram dan pada waktu yang haram, atau pada waktu haid lah, dan di tempat yang diharamkan lah. Kemudian lagi, okay, kalau dari segi hukum, apabila untuk beli makan, suami dia boleh beli makan tanpa tanya kepada isteri dia. Dia nak makan apakah, suami boleh beli makan apa yang tanpa tanya kepada isteri dia. Tapi kalau suami beli makan dan dia bertanya kepada isteri dia nak makan apa, dia berbincang lagi, bagus. Ini ciri
suami yang macam ni dalam kategori ni. Okey. Okey, suami yang dalam kategori ini juga adalah suami yang tidak bercakap tentang hal ehwal keluarganya. Yang suami yang tak masuk campur tentang hal ehwal keluarga isteri dia. Dan tetapi sebaliknya, kalau ada benda yang tak kena dalam keluarga isteri dia, suami tersebut berdakwah melalui perbuatan lah. Perbuatan. Sebab kadang-kadang orang terasa hati. Satu, sebab orang mungkin terasa hati dengan perkataan kita. Sebab tu kita tunjukkan dakwah kita melalui perbuatan, tak semestinya dengan melalui lisan, kan? Sebab kita nak jaga hubungan. Kadang-kadang dakwah tu dakwah ni adalah seni, art. So kita kadang-kadang kita perlu pandang long term. Tak semestinya kita kena tegur. Bila setiap kali salah dia tegur. Kadang-kadang kecuali kalau ada keluarga sendirilah, mana kata isteri ke, adik-adik kita sendiri ke, okey lah. Tapi kalau keluarga yang bukan keluarga sendiri, tapi keluarga keluarga mentua, adik ipar ke, abang ipar ke, apa semua, lebih baik, it's better kalau kita tak tegur secara direct lah. Baik kita buat berdakwah, menegur secara perbuatan. Contohnya kita pergi semayang dekat masjid, macam tu saja. Tak payah nak cakap, jom kita pergi semayang masjid pun tak perlu nak cakap. Macam tu. Tapi kalau kita rasa kita mampu, kita boleh dah ajak. Kita boleh ajak untuk kita galakkan lagi. Tapi kalau kita rasa macam kita tak mampu, kita tak kuat lagi, kita punya iman sendiri pun, kan, tak apalah, kita dakwah setakat mana kita mampu. Kemudian lagi adalah, begitulah juga apabila ada satu permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga isteri kita, kan. Jadi isteri kita, katakanlah isteri kita ni tiba-tiba tinggi suara kepada mak dia, kan. Kita jangan pula tegur isteri kita pada masa tersebut. Dalam dia tengah duk bergaduh dengan mak dia ke, keluarga dia ke, dia tengah duk berbincang dengan keluarga dia ke, datangkan satu keadaan yang panas ke, kita jangan duk pergi tegur dia pada masa tersebut. Ini kata hikmah. Kita lepas pada waktu tu dah habis dah, baru kita tegur. Jangan kita tegur dia di depan keluarga dia. Okay. Jangan kita tegur di depan keluarga dia. Kadang benda ni akan datangkan aib. Kadang-kadang benda ni akan datangkan aib. Okay. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab tu kita ambil kaedah, lebih baik kita mencegah daripada kita nak menegakkan benda ni. Kita nak dia buat salah. Okay, dia buat salah, tetapi jangan tegur depan-depan tersebut. Tegur lepas daripada tu. Antara dia dengan kita saja kita tegur. Okay. Kemudian suami yang baik juga adalah baguslah yang beri nasihat, teguran dan peringatan apabila nampak isteri dia buat salah, ataupun isteri dia tak buat salah pun, kan, tak buat salah pun, tetapi dia masih juga beri peringatan. Contoh tutup aurat dengan sempurna, kan. Isteri dia memang cukup baik, mana kata memang aurat dia masih biasa jaga, solat pun jaga, sedekah buat semua, kan. Jadi memang bagus isteri dia. Tapi sebagai suami, dia tetap kena bagi peringatan, beri nasihat juga. Sebab itu tugas suami. Dan mau tak mau kena juga buat. Okay. So walaupun isteri baik depan mata dia pun, kena juga beri peringatan, kena juga bagi nasihat, kena juga didik isteri. Sebab apa? Agama itu adalah nasihat menasihati. Suatu ilmu tu kalau kita tak ulang, lama-lama dia akan lupa. Manusia ni iman dia turun naik. Kalau tak ada orang yang peringatkan kita, kan, kita pun akan cuai, akan leka tanpa kita sedar. Jadi bila kita ada seorang yang tolong ingatkan kita, orang tu ingatkan kita, makna kata orang tu sayang dekat kita. Kalau orang tu tegur kita, nasihat kita, makna kata orang tu memang sayang kat kita, orang tu concern pasal kita, ambil berat kat kita. Ni ciri yang bagus yang ada pada diri seseorang tu. Kalau orang tu dia buat tak tahu saja, jadi kita kena belajar apa tu ciri suami yang dayus, ciri-ciri suami dayus macam mana. Okay, so rasanya macam dah banyak dah setelah ni. Okay, dekat sini pula ada contoh soalan suami tidak mampu beri nafkah kepada isterinya kerana suami tersebut dibuang kerja. Jika isteri bersabar dan redha, maka tiada keperluan untuk bercerai dan suaminya bukan termasuk dalam kategori suami yang derhaka atau suami yang tidak bertanggungjawab. Okay, syarat dia adalah isteri dia bersabar dan redha dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Suami kena buat kerja, kan. Isteri pun tak cukup makan, tak cukup benda ni, makna kata hidup susah, kan. Maka kalau isteri tu sabar, redha, kan,
pahala memang sangat banyak lah bab akhirat. Sebab tu kita pandang bab akhirat, maka kita akan mencontohi sebagaimana isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mencontohi isteri baginda. Ketika mana isteri baginda menuntut kepada baginda, orang kata apa, keperluan, mereka nak lebih lagi daripada apa yang telah Rasulullah beri dan apa yang Rasulullah mampu, kan? Maka sebulan Rasulullah merajuk dengan isteri baginda, dan selepas itu turunnya satu ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala bagi pilihan kepada isteri-isteri baginda, sama ada kalau mereka bersabar dan mereka redha dengan apa yang telah ditetapkan, direzekikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka teruskanlah hidup seperti biasa. Dan mereka terus hidup dengan Rasulullah. Tetapi kalau mereka tak sabar, kan, Allah Ta'ala bagi pilihan untuk Rasulullah menceraikan isteri baginda. Daripada peristiwa ni, kejadian ini, maka hendaklah seorang isteri itu, biar mana Allah Ta'ala uji, ambillah iktibar daripada kisah ni, bersabarlah. Mana-mana ustaz pun akan cakap suruh bersabar. Sabar sampai mati. Sebab tu ada isteri yang jaga suami dia sampai dah berbelas tahun, kan. Ini sebab apa? Niat tu kena betul. Dari segi hukum, isteri boleh mohon cerai. Betul? Dasarkan kepada kisah tadi yang saya baru ceritakan, memang isteri boleh mohon cerai. Allah Ta'ala bagi pilihan kepada isteri untuk isteri bercerai. Tetapi jika dari segi keharmonian rumah tangga, dari segi ketakwaan, dari segi mendapatkan keredaan Allah dan suami, maka seharusnya lah isteri tersebut bersabar. Bersabar. Dalam sama bukan kata sabar saja, tak. Bersabar, berdoa, bersyukur, berusaha, kan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, konsep duit. So, walaupun segi hukum macam ni, tapi tengoklah long term kalau ada anak apa semua, kan. Kalau suami tu dia kurang ni, adakah dia sengaja? Tapi dia tak sengaja, cuma dia tak ada rezeki lagi. Kadang-kadang kita kahwin dengan suami yang susah, dia tak ada rezeki lagi. Bukan dia sengaja, tapi dia tak ada rezeki lagi. Kalau dia ada duit, dia akan bagi. Dalam kategori ni bukan suami yang kedekut. Lebih kedekut lain, boleh bawa ke mahkamah, buat tuntutan nafkah. Kalau suami yang memang pun dia dah bagi dah semua. Dia tabung haji pun tak ada, ASB pun tak ada, duit simpanan tak ada, dia dah bagi semua untuk keluarga dia. Maka seharusnya lah isteri ni lebih afdal untuk dia bersabar. Demi apa? Dapatkan redha Allah, dan fikir akhirat lebih utama bagi diri dia. Sekian. Saya tertinggal sikit. Antara tanggungjawab suami juga adalah membersihkan rumah daripada benda-benda yang haram. Seperti contohnya dalam buku tersebut, anak patung yang tidak dimainkan. Mana kata dia tak ada anak dalam rumah tu, tapi dia ada anak patung. Kan, dan dia letak anak patung tu dalam amari ke, kan. Dia bukannya dia simpan anak patung tersebut ke supaya ni, tapi dia letak dalam amari ke. Tu benda ni tak boleh. Benda ni adalah benda yang diharamkan pada syarak. Itu satulah, dia kena bersihkan benda-benda ni. Kecuali kalau benda alat permainan patung tu dia mainkan oleh anak kecil, kan, tu tak ada masalah. Tapi kalau dia beli satu benda, dia dapat souvenir sekali pun, ataupun dia beli souvenir tu dia adalah satu bentuk patung yang sempurna sifatnya, maka adalah haram pada syarak untuk dia letak, dia pamerkan, dia letakkan dalam bentuk yang orang boleh nampak. Walaupun bukan tujuan dia untuk pamer, tujuan dia nak kenang-kenangan saja, nak letak dalam ni, bukan untuk pamer pun, maka haram. Tak boleh juga. Kecuali kalau dia masukkan, simpan dalam kotak lah. Dia simpan dalam kotak bang, tutup bang, kemudian tak payah tunjukkan apa semua. Okey, macam ni okey lah. Simpan dalam store bang, untuk kenang-kenangan contohnya. Bila orang datang, baru buka, tunjuk. Tapi kalau untuk pamerkan, walaupun saja niat, bukan niat dia nak pamer pun, dia nak simpan dalam almari kaca contohnya, benda ni adalah haram pada syarak, tak boleh. So adalah menjadi tugas suami, untuk suami yang soleh, suami yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, untuk suami itu melarang perkara sedemikian. Kemudian lagi, suami yang soleh adalah yang ni, suami yang kategori ni, suami yang tidak mengaibkan isterinya, suami tidak mengaibkan isterinya lah. Kemudian suami seterusnya adalah suami yang percaya pada isterinya, tidak buruk sangka pada isterinya.
yang tidak cakap belakang pada isteri dia kan, yang tidak memburuk-burukkan isteri dia, suami yang percaya pada isteri dia. Dan dia kata apa yang isteri dia cakap dia percayalah. Kan inilah ciri suami ni. Tapi of course lah, sebagai seorang suami dia kena juga orang kata ambil tahulah tentang hubungan isteri dengan surrounding dia. Ini di bawah tanggungjawab seorang suami juga. Dia kena ambil tahu dengan siapa suami dia berkawan. Ni saya baca dalam buku, bukan saya buat cerita. Okey, memang saya baca buku, memang suami kena ambil tahu dengan siapa dia berkawan semua kan. Dan isteri pun, isteri yang solehah adalah isteri yang bagi tahu. Nak keluar ke mana, dah pukul berapa nak balik kan, di mana nak keluar, nak jumpa siapa kan. Dan dia kenalkan lagi, bukan setakat tu, tapi dia kenalkan lagi dengan kawan-kawan dia. Kawan seofis ke dia kenalkan lagi, kawan seofis, kawan dia bekerja sama. Okey. So ini antara tips yang saya jumpa lah, saya dapat. Kemudian suami yang baik lagi melayani isteri dengan baik adalah suami yang memuji masakan isteri dia atau apa-apa kebaikan yang isteri dia buat. Walaupun isteri ni dia tak sempurna macam suami dia kan, ada kadang ada berlaku pergaduhan, dia berlaku salah faham kan. Tapi dalam kategori yang boleh diterima ni, acceptable. Yang suami masih boleh sabar, masih boleh redha, masih boleh maafkan, menerima kekurangan isteri dia kan. Jadi suami ni dia melupakan apa sahaja orang kata keburukan isteri dia. Dan suami ni dia memuji isteri dia, isteri yang baik, isteri dia yang belanja makan kat dia, contohnya lah, belanja makan ke, belanja travel ke kan. Isteri yang selalu tolong dia ketika dia susah, pinjamkan kereta kat dia, contohnya lah. Jadi isteri yang memang isteri yang terbaik lah orang kata. Kemudian isteri tu of course lah, dengan sifat isteri tersebut lah, isteri tu bila suami dah percaya pada isteri, maka isteri pun kenalah juga beri kepercayaan sebagaimana suami dia beri. Kemudian saling bermaafkan sebelum tidur. Ni selalu orang tak buat atau orang tak tahu kan. Jadi macam memang bukan orang kata bukan satu benda yang wajib lah, tetapi untuk akhirat dan untuk ukhuwah, untuk keharmonian rumah tangga, maka saling bermaafkan antara suami isteri sebelum tidur. Mana tahu suami ada buat salah dekat isteri kan, berdosa, dan orang kata isteri tu meninggal, maka dosa suami kepada isteri tu macam mana? Tak settle. Begitu juga bila mana isteri ada buat salah kepada suami kan, memang lagi banyak lah tanggungjawab suami. Isteri nak jaga hati suami ni lagi berat kan. Jadi of course lah, isteri kena minta maaf kepada suami setiap malam sebelum tidur. Jadi amalkan. Sejak malam sebelum tidur minta maaf, sebelum tidur minta maaf kan? Dan lupakan, jangan pendam apa sahaja kejadian yang berlaku pada hari tersebut saja. Once dah tidur, minta maaf, dah settle. Jangan lagi simpan dalam hati. Walaupun 3 hari ni tidak. 3 hari ni ikut kata Ustaz Azizurus adalah selain daripada suami isteri. Bukan suami isteri. Jangan tak tegur siapa sama 3 hari kan. Itu luar daripada suami isteri. Tetapi kalau hubungan suami isteri, tak semestinya 3 hari. Makna kata sehari saja pun kita dah lupakan, kita dah maafkan, kita tak mau berlaku sengketa. Dan isteri hendaklah tidak nusyus kepada suami dia. Tidaklah nusyus dalam tempoh yang berpanjangan. Okey, macam sebelum ni saya cakap, nusyus ada 2 tu. Nusyus yang sekejap, tempoh sekejap, ataupun nusyus yang tempoh yang berpanjangan. Nusyus yang tempoh sekejap ni makna kata dia bukan isteri yang solehah pada waktu tersebut kan. Dan biasa suami memang akan maafkanlah dia, dan dia akan masih menerima hak-hak dia. Tetapi apabila isteri yang nusyus tempoh yang berpanjangan, maka dia telah pun kehilangan hak-hak dia. Dia tak ada lagi nak boleh tuntut ke apa. Bahkan bukan cakap tu, bahkan dia akan sentiasa dilaknat oleh Allah dan para malaikat, dan dia akan sentiasa dapat dosa yang berpanjangan selama mana dia tidak kembali taat kepada suami dia. Maka jalan penyelesaian daripada Islam adalah suami hendaklah menegur, menasihati isteri dia, kemudian mengasingkan tempat tidur, kemudian memukul isteri dia dengan pukulan dibenarkan oleh syarak, dan kemudian seterusnya last sekali kena cerai lah. Kan kalau isteri tu masih berdegil lagi, tak mau, memang dia betul-betul tak mau pada suami dia dah, memang Islam nasihati untuk lepaskan isteri tersebut dengan cara yang baik. Okay.
Dan dosa seorang isteri apabila suami dia telah lepaskan pun, tapi suami dia tidak redha pada diri dia, tidak maafkan dia, maka dosa tersebut tetap dia akan tanggung. Hatta lepas daripada tu dia berubah, dia bertaubat kepada Allah, dia jadi seorang sampai tahap wali Allah pun, dosa dia dengan suami dia tak terlepas. Ni kata ustaz. Tak terlepas juga. Dia kahwin dengan seorang suami yang lain yang lebih baik ke, dia pun berubah jadi seorang sampai yang betul-betul alimah, hafizah, semua bagus pun, tapi dosa yang dia buat sebelum ni kepada suami dia yang lalu, walaupun suami tu tidak memaafkan dia, tidak redha pada diri dia, takkan terlepas. Takkan terlepas. Okey. Sebab tu saya selalu pesan ada dua benda yang kita kena hati-hati. Satu, hutang. Hutang ni saya akan cerita bab lain lah. Ada hutang segi duit, ada hutang bukan duit. Kedua, ada dosa manusia dengan manusia. Hutang dengan dosa manusia dengan manusia, benda yang bahaya. Okay, so benda ni kena settlekan sebelum meninggal. So sebab tu kita janganlah sampai ke tahap, kadang-kadang kita ni manusia biasa kan, kita khilaf, kita terbuat salah tak sengaja. Tapi janganlah kita sampai kepada tahap sampai menzalimi orang lain. Apabila kita sampai ke tahap menzalimi orang lain tersebut ada hak untuk tidak memaafkan kita. Tu bahaya dia bila kita menzalimi orang lain. Kalau kita tak kat komen terlepas cakap ke dekat orang kita tak kenal, mungkin orang tu akan maafkan kita kan pada satu masa nanti. Tapi kalau orang tu orang yang kita zalim betul-betul, kita tipu duit orang contohnya kan, kita aniaya orang tu, kita kau punya kan, kita curang belakang dia, kita macam-macam penganiayaan yang kita buat, kita zalim, kita tak adil, kita tak beri peluang untuk dia bela diri apabila dilakukan pada ada satu pertuduhan contohnya. Dia dah masuk dalam benda yang menzalimi orang. So kita dia belajar benda-benda macam ni baru kita tahu kan. So bila berlaku benda macam ni, benda zalim ni susah orang nak maafkan. Bila orang tu tak maafkan, kalau kita berubah pun, kita minta maaf kat orang tu tak halalkan, tak maafkan, maka selama-lamanya benda tersebut tak settle sampai dekat akhirat. Okay, sebab saya dah jumpa beberapa orang yang mana mereka ni memang betul-betul kena aniaya kan. Jadi memang mereka bersumpah mereka tak akan maafkan. Jadi sampai bila mereka tak akan maafkan lah. Dan akan settle dekat akhirat. So lebih baiklah kita jangan sampai ke tahap yang macam ni lah, sampai kita menzalimi orang, menganiaya orang, walaupun kita tanpa sedar, tanpa kita ketahui pun, tak berniat pun. Sebab tu penting kita kena berhati-hati berhubungan dengan orang. Okay? Baik. Tanggungjawab suami adalah menjaga kebersihan diri. Okay, dari segi hukum, mandi sebelum nak bersama. Dia kata kalau isteri dia rasa tak suka kan, berbau ke, okay, ni hukum memang ni lah, mandi sebelum bersama lah. Tapi kalau isteri tak kisah, isteri suka, isteri redha, dia tak ada masalah. Dan mandi pada setiap hari kan. Sebab ada yang saya baca dalam kisah rumah tangga, ada yang malas mandi, laki perempuan sama saja. Ada juga jenis macam ni. So mandi setiap hari. Kemudian sikat rambut lah. Sikat rambut kan. Kalau segi di sini, dekat ni pula, kamu yang rumah tangga takwa memakai wangi-wangian. Ikut sunnah Nabi SAW kan, makan wangi-wangian. Kemudian mandi bersama. Kemudian ada lagi ni bukan dalam kebersihan diri lah, tapi saya tertinggal urut, masaj kan, masaj bersama pun termasuk dalam benda ni juga. Okay, kalau isteri suka suami pakai kain di rumah, sunat untuk suami pakai kain. Okay, kalau isteri suka suami sikat rambut belah tengah, maka sunat suami sikat rambut belah tengah. Mana kata penampilan diri suami ni adalah ditentukan oleh isterinya. Sunat untuk suami ikut apa yang isteri dia suka, sunat sahaja. Okey, walau bagaimanapun, keutamaannya adalah suami meniru penampilan Rasulullah SAW. Kerana itu adalah sunnah, itu lebih utama. Barang siapa yang mencintai aku, maka ikutlah aku kan. Rasulullah SAW hadis Sahih. Jadi kalau seorang yang mencintai Rasulullah SAW, maka mestilah dia lagi banyak dia nak ikut
dari segi cara berpakaian Rasulullah kan. Dan begitu juga isteri yang soleha, isteri yang sayangkan pada Nabi, maka dia lebih suka kalau dia korbankan apa yang dia suka, maka dia suka apa yang Rasulullah suka. Ini yang terbaik lah. Dan last sekali adalah nafkah batin. Kita tengok kepada kemampuan suami, dan ulama syorkan yang saya dapat ni disyorkan seminggu sekali. Kurang-kurangan minimum. Dan apa pun tengok pada kemampuan suami. So yang lain-lain tu macam mana dah terangkan sebelum ni. So setakat ni saja untuk tanggungjawab suami. Kalau ada tambahan lagi, silakan maklumkan. Assalamualaikum.